Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Bertemu kita sekali lagi dalam tutorial menjawab soalan buku teks untuk matematik tahun 5. Jadi pada hari ini kita akan membuat soalan untuk tajuk tolak unit masa untuk sambungan muka surat 165. Jadi murid-murid boleh rujuk bahagian cuba ini. Kita akan buat soalan untuk nombor 3, 4 dan 5. Okey, 3A. Selesaikan A. Kurangkan 1 abad 34 tahun daripada 5, 7 per 10 abad. Okay, saya ulang lagi sekali. Kurangkan 1 abad 34 tahun daripada 5, 7 per 10 abad. Jadi kita kena fahamkan dulu ayat ni. Dia ibarat macam mana? Dia ibarat kita kata kurangkan 1 daripada 8. Okay, apa yang kita faham? Kurangkan 1 daripada 8. Maksudnya 8 ini perlu ditolak. Ditolak berapa? Tolakkan 1 sebab dia suruh kurangkan. Okey? Okey, mungkin kita boleh ayat lain. Kurangkan kita kata 3 daripada 10. Jadi apa maksud dia? Maksudnya kita kena kurangkan 3 daripada 10. Maksudnya 10 ni akan tolak 3. Itu ialah penolakan. Okey, jadi kita dah faham dah dia kata ada operasi tolak kat situ. Okey, jadi ayat seterusnya berikan jawapan dalam abad dan tahun. Jadi kata kunci kat sini iaitu abad dan tahun. Okey, cuma lagi ini ialah dalam bentuk 1 abad 34 tahun. Dia dah asing siap-siap. Cuma yang masalah dia ialah yang kedua tu juga masalah, iaitu dibagi dalam bentuk pecahan. Okey. Ini dalam bentuk pengasingan abad dan tahun. Okey, so kita nak menjawab ni, kita seperti biasa kita kena tahu 1 abad berapa tahun. Jadi kita tulis 1 abad bersamaan 100 tahun. Okey, itu persamaan yang kita perlu tahu ataupun rumus yang kita perlu tahu. Jadi kita selesaikan dulu yang pertama ke situ, iaitu 1 abad 34 tahun ini berapa tahun. Okey. Okey. Tapi dia dah ada dah 1 abad dan tahun, so memang dah ada lah sini. Cuma kita nak tolak nanti, so saya tulislah 1 abad berapa tahun . So kita tulis 1 abad. Kemudian 34 tahun. So 34 tahun. Okey. Jadi tengok sini, berikan jawapan dalam abad dan tahun. So kita dah ada abad dan tahun. Okey, saya rasa kita tunggu ni dulu. Kita buat dulu yang kedua ni. 5, 7, 10 ni berapa abad dan tahun . So kita buat di sini. 5, 7 per 10 abad. So kita boleh buat pengasingan ke sini . Pengasingan maksud saya kat sini 5, 7 per 10 ni kita asingkan. So kita dapat yang ni dah sah 5 abad. Yang ini di 7 per 10 abad. So kita tulislah kat sini. Okey, so kita tulis sini ini 5 abad. Okay, tinggal lagi 7 per 10 abad ni berapa tahun . So kita tulis sini 7 per 10 per 10 kita kena darabkan dengan 100. Okay, so kita akan buat apa? 10 dengan 100 ini kita permudahkan. Ada sifar 10 ataupun ada sifar ni kita potong. Tapi kita akan 7 darab 10. Jadi kita dapat 70. Okey, so kita dapat sini 70 tahun. So saya tuliskan terus . So kita dapat sini 70 tahun. Okey, yang ni pula memang 5 abad.
So, kita turunkan dia sekali. Okey. Oh, sebenarnya ni tak ada masalah lah. Kita tak boleh tukar. Memang dah 1 abad 34 tahun. So, kita berbalik pada pemahaman soalan tadi. Kurangkan ni daripada sekian ni. Jadi, kita dapat ni. Kita akan tolak lah 1 abad ni. Okey. Jadi, kita terus tolak. Okey. Ini saya tak nak usik sebab ini ialah cara nak jawab. So, saya tulis lagi sekali sini. Okey. So, kita tulis situ 5 abad. 70 tahun. Akan tolak 1 abad 34 tahun. So, kita tolak. Okey. Dan garis satu lagi. Sekarang kita tolakkan. Sifar tolak 4 tak boleh. Punya jadi 10. Jadi 6. Jadi 10 tolak 4. 6. 6 tolak 3. 3. Jadi 36. 36 apa? 36 tahun. Kemudian abad 5 tolak 1 jadi 4. Okey, abad. Abad. Okey, ini dia tadi jawapan untuk soalan G. G ke A? A. Saya betulkan lagi. Okey. Soalan A iaitu 3A 4 abad 36 tahun. Okay, kita sambung pula soalan seterusnya. Soalan 3B. Cari beza. Okey, beza tu kata kunci situ kita dah faham dah beza. Antara 2.1 abad dengan 6 abad 9 tahun. Nyatakan dalam tahun. Okey. Jadi kita kena seperti biasa. Kita kena tukarkan dulu berapa abad, berapa tahun jadi berapa. Okey. So, itu 1 abad bersamaan 100 tahun. Okey. So, kita tukarkan dulu yang pertama. Nombor kumpulan ni 2.1 abad ni berapa tahun. So, kita kena darab dengan 100. Okey. So, nombor 3B. Kita tulis 2.1 akan darabkan dengan 100. Okay. Jadi kita buat apa? Kita menggerakkan titik perpuluhan. Kenapa? Sebab kita mendarab 10 atau 100 atau 1000. So, soalannya berapa kali kita kena gerakkan? Kita akan gerakkan ini yang pertama dan ini yang kedua. Ada 2 sifar. So, gerak 2 kali. 1 dan 2 kat sini. Jadi, titik perpuluhan sudah bergerak 2 kali. Kita meninggalkan 1 ruang kosong. Dan ruang kosong itu kita akan tambah sifar. Jadi, kita dapat ini sifar. Okey, so kita dapat 210. 210 apa? 210 tahun. Okey, dia kata cari beza, maksud tolak. So, kita buat yang satu lagi pula. 6 abad 9 tahun. So, case tu 6 abad. 6 abad 9 tahun. Okay, so kita tukarkan kedua-dua ni jadi tahun. 9 tahun ni memang 9 tahun lah, tak payah tukar. Cuma 6 abad ini kita kena tukar berapa tahun. Okay. So 6 abad ni kita akan turunkan dia. Kita akan jadikan berapa tahun. Jadi cara dia macam mana? Kita kena darab 100 lah. Okey, so darab 100. Maksudnya kalau 1 abad 100 tahun, 6 abad
6 darab 100, so kita dapat 600 tahun. 600 tahun. Yang ini juga kita turunkan 9 tahun. Jadi kita buat apa? Kita akan tambahlah 600 tambah 9. Jadi kita dapatlah 609 tahun. Okey, so kita dapat ini yang kedua ni lah, 609 tahun. Okey, kita dah menukarkan kedua-dua ni, nombor ni, dan kita buat cari beza. Bila cari beza, kita akan ambil nombor yang besar tolak yang kecil. Maka 609 tahun ni akan tolak 210 tahun. Okey, so kita tolaklah sini. 210 tahun. Okay. Kita tolak 9 tolak sifar 9. Sifar tolak 1 tak boleh. 9 jadi 10. Ni jadi 5. Jadi 10 tolak 5, 9. 5 tolak 2, 3. Jadi kita dah menjawab soalan 3B, iaitu 399 tahun. Okey, itu tadi soalan 3B. Kita sambung pula soalan nombor 4. Untuk soalan 4, cari baki. Kat sini ada penolakan, maksudnya dia nak baki dia lah. Okay, so kita baca dulu soalan ni. 4A. 4/5 jam. Tolak 1,15 jam. Berapa minit? Okay, jadi kedua-dua ni kita perlu menukar kepada minit. Okay, pertama dalam bentuk pecahan. Kedua dalam bentuk perpuluhan. Okay, jadi kita kena tahu dulu formula ataupun penukaran unit, iaitu 1 jam bersamaan 60 minit. Okey, minit. Okey, jadi bila kita dah tahu ni, kita nak buat apa? Kita akan tolak lah. Tapi kita kena tukar satu-satu dulu. Pertama, pecahan ni kena darab 60. Okey. Okey, mari kita buat. AA. Kita terus tulis 4/5 akan didarabkan dengan 60. Jadi kita akan permudahkan dahulu. 5 dengan 60 ada sifir 5. 5 kali 1 dan 5 kali 12. Okay, jadi kita buat apa? 4 akan darab 12. Kita dapat 4 darab 12 iaitu 48. So kita dapat sini 48 minit. Okey. Seterusnya, sifar perpuluhan 15 jam ini berapa minit pula? Jadi sama juga kaedahnya, iaitu kita akan mendarabkan dengan 60. Jadi kita akan buat ini masalah kedua ni, okey. So saya buat sini sifar perpuluhan 15 akan darabkan dengan 60. Okey, ini mendarab nombor perpuluhan dengan nombor bulat tapi ada sifar. Jadi kita akan buat pergerakan titik perpuluhan untuk menjadikan nombor bulat. So kita gerak 1, 2, maka nombornya ialah 15. 15 akan darabkan dengan 60. Tapi kita akan darab 6 dahulu. Sebab apa? Sebab ada sifar dan kita akan tambah nanti. Okey. So kita akan buat 15 darab 6. Okay, 6 darab 5, 30. 1 kali 6, 6 tambah 3, 90. Okay, tadi kita mendarab 6 saja, sedangkan soalan ini darab 60. Jadi kita akan tambah satu sifar dekat belakang. Maka kita dapat jawapan dia 900 minit pada asasnya. Kemudian ada berlaku pergerakan titik perpuluhan 2 kali.
maka kita akan pulangkan semula titik kumpulan itu ke tempat asalnya sebanyak 2 kali. So, kita letak 1, 2. Jadi, kita dapat jawapan untuk yang ni, bukan jawapan, tapi penukaran unit ni ialah 9 minit. Okay, kemudian kita buat apa? Bila kita dah tukarkan kedua-dua ni dalam minit, maka kita boleh buat penolakan. Iaitu, kita akan buat 48 minit akan tolak 9 minit. Okay, sekarang kita tolak. 8 tolak 9 tak boleh, jadi 18, ni jadi 3. So, 18 tolak 9, 9. 3 tolak tak ada, so 3 juga. Jadi, untuk soalan yang A tu, jawapannya ialah 39 minit. Okay, itu tadi soalan A. Kita pergi pula soalan B. So, saya mula atas sikit. 1/8 hari tolak 0.875 hari berapa jam? Okey, kat sini ada apa? Ada dua permasalahan. Masalah pertama dalam bentuk nombor bercampur, masalah kedua dalam bentuk perpuluhan seperti soalan 4A tadi. Jadi kedua-dua ini perlu ditukar menjadi jam. Seperti biasa, kita perlu tahu penukaran unit untuk hari dan jam. Jadi, kita tulis lagi sekali. Iaitu 1 hari bersamaan 24 jam. Okay. Daripada kenyataan ini, kita boleh tukarkan kepada jam dengan 1/8 akan didarab dengan 24. Jadi kita tulis 1/8 akan darabkan dengan 24. Okey, kita akan jadikan dulu 1/8 menjadi nombor bercampur. Yang macam mana? Kita akan darabkan dulu. Jawapan dia kita akan tambah dengan pengangka. Okey, so kita darab. 8 darab 1, jawapan dia 8. 8 tambah 1 pula, jawapan 8 ni tambah 1, 9. Jadi, kita akan dapat 9/8. Kemudian, kita akan darabkan dengan 24. Okay, sekarang kita permudahkan 8 dengan 24. Sifir 8. 8 kali 1 dan 8 kali 3. Okay, kemudian, kita akan darabkan 9 dengan 3. Maka kita dapat jawapannya ialah 27 jam. 27 jam. Okey, ini ialah untuk soalan yang pertama ni. 1/8 ni. Okay, sekarang kita nak menukar pula 0.875 ini kepada jam. Okay, so cara dia sama juga. Kena darab 24 saja. Okey. So, okay, saya terus buat bentuk lazim sebab ni nombor bulat, nombor perpuluhan. So, kita tulis 0.875 akan darabkan dengan 24. Okey, dia berbeza dengan sini sebab tadi kita darab 60. Nombor perpuluhan darab 60 ada sifar, tapi ni tak ada sifar, ni darab 24. Jadi sebab tu saya buat macam ni bentuk lazim, okey. Okey. Saya tak gerakkan titik perpuluhan, okey. Okay, so kita akan tolak. Tolak pula. Kita akan darab dulu. Nanti baru kita tolak. Okay. So, letak dulu titik perpuluhan. Takut lupa dan keliru. Okay, so jadi yang ini kita akan darabkan dengan 4. Yang bawah ni akan darab dengan 2. Okay, 5 kali 4, 20. 7 kali 4, 28. Tambah 2, 30.
8 kali 4, 32. Tambah 3, 35. Okay, sifar kali 4, sifar. Tapi ada 3, so kita akan tambah 3. Okay, sekarang kita akan darab pula 2 dengan 2. Jadi 5 kali 2, 10. 7 kali 2, 14. Tambah 1, 15. 8 kali 2, 16. Tambah 1, 17. Kemudian sifar kali 2, sifar. Tambah 1, 1 lah. Okey, jadi kita dapat jawapannya ialah 1, 1, sifar lah maksudnya. Sifar, sifar. 5 tambah 5, 10. 7 tambah 3, 10. Tambah 1, 11. 2. Jadi kita dapat 21 sifar, sifar, sifar jam. Jadi ini ialah sebenarnya 21 jam lah. Okay, saya tulis yang baru, iaitu 21 jam. Sebab nombor perpuluhan, jika sifar ada sifar kat belakang, sifar itu tidak ada nilai. Okey, kita dah dapat dah. Pertama, ini ialah 27 jam. Yang kedua, 21 jam. Jadi kita buat apa? Kita buat penolakan. Okay, kita salin balik 27 jam. Akan tolak 21 jam. Jadi 7 tolak 1, 6. 2 tolak 2, habis. Okey, so kita dapat jawapan untuk 4B iaitu 6 jam. Okay. Oh, ni tadi B. So, next. Okay, soalan nombor 5. Disuruh lengkapkan peta titik ni, maksudnya penukaran unit. Bukan penukaran unit, maksudnya jawapan. Tulis ni. Sifar perpuluhan 9 abad tolak 1/5 abad berapa dekat? Okay. So, maksudnya dia ada 1, ada 2, ada 3 soalan lah. Okay. Okay, mari kita buat. Okay. Soalan dia, sifar perpuluhan 9 abad ni dan juga ni abad, dia tanya berapa dekat. Jadi, kita perlu tahu penukaran unit. Penukaran unit ataupun jawapan yang kita nak dalam dekat. Jadi, kita akan tulis tu 1 abad. Abad bersamaan berapa dekat? 10 dekat. Okey. Okey, jadi kita akan buat macam mana? Kita akan tukar satu-satu. Maksudnya sifar perpuluhan 9 abad ni dalam perpuluhan, yang ini dalam pecahan. Kedua-dua ni kena darab dengan 10. Okey. So kita buat dulu masalah pertama. Kita boleh tulis A terus je lah. Sifar perpuluhan 9 kita akan darabkan dengan 10. Okey, bila darab 10, kita buat apa? Kita akan menggerakkan titik perpuluhan. Okey, ke kanan. Berapa kali? 1 kali. Jadi kita gerak je sekali. Jadi perpuluhan kat sini dah jadi 9 perpuluhan sifar. So dia ialah 9 lah. Jadi kita dapat ini ialah 9. 9 apa? 9 dekat. Manakala yang kedua, 1/5 abad, sama juga. Kita akan buat 1/5 akan darab juga, tapi darab 10 sama. Tadi perpuluhan. So, ini pecahan. So, kita akan permudahkan. Jadi, 5 dengan 10 ada sifar 5. 5 kali 1, 5 kali 2. Dan kita darabkan 1 dengan 2. Jadi, kita dapat jawapan dia ialah 2. 2 apa? 2 dekat. Okay, yang pertama tadi 9 dekat. Yang kedua tadi, yang kedua 2 dekat. Jadi dia ada penolakan. Jadi 9 tolak 2 lah. So kita tulis 9 tolak 2. Okey, 2 ni ialah dekat. Dekat. So kita tolak 9 tolak 2. Jawapan dia ialah 7. 7 apa? 7 dekat. Kita boleh tulis kat sini. Okay, 7 lah, tulis 7. Okay.
Okey, itu sahaja untuk masalah pertama. Kita pergi pula masalah kedua. Okey, so yang ni kita dah jawab tadi. So kita boleh potong. Okey. Kita nak jawab ni. 3/1/2 abad tolak 1/7 abad. Berapa abad dan juga berapa dekad. Okey, so saya cadangkan kita jawab kedua-dua ni dalam dekad dahulu. Kita pergi unit yang lebih kecil dulu. Jadi kita boleh salin balik yang tadi, iaitu 1 abad bersamaan 1 dekad. 10 dekad. Okey. Okey, sekarang kita akan tukarkan 3/1/2 abad. So, kita tulis 3/1/2, kita akan darabkan 10. Sebab kita nak jawab jawapan dalam dekad. Okey, ini ialah nombor bercampur. Jadi kita akan buat apa? Kita akan darabkan dan tambahkan. Sekarang kita darabkan 2 darab 3, 10. 6. 6 tambah 1, 7. So, kita tulis 7/2 akan darabkan dengan 10. Kemudian 2 dengan 10 kita akan silangkan, yang mana ada sifir kat situ. Pemudahkan. Sifir 2, 2 kali 1 dan 2 kali 5. Kemudian kita darabkan 7 dengan 5. Jadi kita dapat jawapannya iaitu 35. Jadi 35 apa? 35 dekad. Okey. Okay, sekarang kita pergi pula 1/7 abad. Kita akan tukarkan kepada dekad. So, kita akan mendarabkan. Jadi, kita tulis tu 1/7 akan darabkan dengan 10. Okey, so seperti sebelum ini, nombor perpuluhan nak didarabkan dengan 10, maka kita boleh menggerakkan titik perpuluhan ke kanan. Berapa kali? 1 kali. Kenapa? Sebab 1 sifar. Jadi, kita dapat jawapannya iaitu gerak sini. So, kita dapat 17. 17 apa? 17 dekad. So, saya tulis sini terus. 17 dekad. Okey, kita dah dapat dua-dua ni. Samakan unit. Jadi, kita akan buat apa? Kita akan buat penolakan. Yang mana 35 akan tolak 17. Okay, sekarang kita tolakkan. 35 dekad tolak 17 dekad. Okey. Kita tolak 5 tolak 7 tak boleh, pinjam jadi 15, ini jadi 2. 15 tolak 7 8, 2 tolak 1 1. Jadi kita dapat jawapannya iaitu 18 dekad. Okey, adakah ini jawapan dia? Okey, kita tengok situ, dia dah lebih 10. Bila lebih 10, dia akan jadi 1 abad. So, kita akan buat macam mana? Kita akan buat 18 akan tolak 10. Kerana apa? Sudah melebihi 1 abad. So, kita tolak, kita dapat jawapan dia iaitu 8. So, 8 ni, yang baki ni yang nama dia dekad. Dan secara tak langsung 10 ini sudah menjadi 1 abad. Okey. Jadi inilah dia soalan yang kedua, iaitu 1 abad, okey, dan 8 dekad. Okey, kita sambung pula soalan seterusnya yang ketiga ni. Okey, so saya letak pusat baru. Okey, ini kita dah jawab. Ini pun kita dah jawab. Okey. 1/4 abad tolak 0.9 abad. Dan jawapan dalam tahun, maka kita akan letakkan persamaannya kepada tahun, iaitu 1 abad bersamaan berapa tahun pula? So, 100 tahun.
Jadi kedua-dua nombor ni pecahan dan perpuluhan perlu didarab dengan 100. Okey, mari kita buat. Kita tulis 1/4 akan darabkan dengan 100. Okey, macam mana cara dia? Okey, 1/4 ini ialah pecahan nombor bercampur, maka kita kena jadi tak wajar. Yang ni kita akan darab dan kita tambah. Okey, kita akan darab 4 darab 1, jawapan dia 4. 4 tambah 1, 5 lah. So, kita dapat 5/4 akan darabkan dengan 100. Okay, kemudian kita permudahkan 4 dengan 100. Ada segi 4. 4 kali 1 dan 4 kali 25. Okay, kemudian kita buat apa? Kita akan darabkan 5 dengan 25. So, kita buat sedikit bentuk lazim kat sini. 25 akan darabkan dengan 5. Jadi 5 kali 5, 25. 2 kali 5, 10. 10 tambah 2, 12. Okay, kita dapat 1/1/5 abad ni iaitu 125 tahun. Okay, kita kira pula soalan satu lagi. Sifar perpuluhan 9 abad ini berapa tahun? Okay, so saya tulis sini. Sifar perpuluhan 9 akan darabkan dengan 100. Okay, seperti sebelum ini, nombor perpuluhan nak darab dengan 100 atau 10 ke 1000 ke. So, kita boleh buat kaedah kira cepat dengan menggerakkan titik perpuluhan berdasarkan bilangan sifar. Oleh kerana ada 2 sifar, maka titik perpuluhan itu bergerak 2 kali. 1, 2. Okey, kat sini titik perpuluhan ke hujung dah ada satu ruang kosong. Ruang kosong itu kita akan tambahkan sifar. Maka kita mendapat jawapannya 90. So, 90 apa? Kita dapat 90 tahun. Okey, kita dah dapat dua-dua ni dan kita buat apa? Penolakan. Maksudnya 125 tahun akan tolak 90 tahun. Langkah terakhir, okey. So, 125 tahun akan tolak 90 tahun. Okay, sekarang kita tolak. 5 tolak sifar, 5. 2 tak boleh, jadi 12 punya sebelah. So, 12 tolak 9. Kita kira dari 9 sampai 12. 9, 10, 11, 12. So, 3 lah. Jadi, kita dapat jawapannya iaitu 35 tahun. Okey, kita boleh tulis kat sini. 35. Okey, itu sahaja soalan nombor 5. Maka, kita sudah menjawab soalan untuk tajuk tolak unit masa bagi nombor 3, 4 dan 5. Okey, itu sahaja daripada saya. Yang baik itu adalah daripada Allah SWT dan yang tak baik itu adalah daripada kekurangan cikgu sendiri. Jadi, kita jumpa lagi di masa akan datang. Terima kasih.